Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat satu video pendek, durasi lebih kurang 5 hingga 10 minit yang membincangkan tentang hadis-hadis yang boleh dijamakkan di antara hadis pertentangan, iaitu hadis am ataupun hadis khas untuk keperluan Jabatan Al-Quran dan juga As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam PJJ, kajian mukhtalif al-hadis. Baik, saya mulakan untuk slide ataupun pembentangan yang pertama, iaitu hadis yang boleh dijamakkan di antara hadis bertentangan, iaitu hadis am dan juga hadis khas. Pertama, kita pergi kepada kaedah yang boleh kita atasi apabila berlakunya pertemuan antara dua hadis ini, iaitu hadis am dan juga hadis khas, ialah kaedah al-jam'u, ataupun kita menjamakkan, menghimpunkan keduanya, menelusuri apa benda ataupun mengkaji secara mendalam. Iaitu apa maksud al-jam'u? Al-jam'u menurut bahasa ialah mengumpulkan atau menyatukan hal-hal yang berbeza ataupun yang telah bercerai. Menurut istilah agama pula, menyelaras dan menyesuaikan dua dalil yang saling bercanggah dengan satu cara yang dapat menghilangkan percanggahan itu. Sama ada cara adalah cara-cara dia. Maksudnya al-jam'u itu sendiri bermaksud menyelaras dan juga menyesuaikan dua perkara ataupun dua dalil yang dalil itu seolah-olah nampaknya bercanggah. Kita terus kepada lafaz am. Apa maksud hadis yang berlafaz am ataupun lafaz-lafaz am ini? Lafaz am ini ialah satu lafaz yang cakupan maksudnya, macam memenuhi maksudnya, dapat meliputi berbagai objek di dalamnya tanpa adanya batasan tertentu, maknanya menyeluruh sekali. Adapun lafaz khas ni ialah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pengertian pada satu-satu objek tertentu sahaja. Khas, tertentu sahaja. Okey, jelas. Seperti mana dalam nota 4 yang telah diberikan, ada dua hadis yang mana nampaknya bertentangan, jadi kita akan menggunakan kaedah al-jam'u ini. Yang pertama ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Haddatsana Muhammad bin Sabbah anba'ana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an ibn Abi Khizamah an Abi Khizamah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita adwiyatan natadawa biha waruqan nastarqi biha watuqan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a qala hiya min qadarillah. Nabi SAW ditanya tentang beberapa ubat yang digunakan pada waktu itu, termasuk jampi-jampi yang dibacakan dan juga pelindung. Apakah semua ini bererti menolak takdir? Maka jawab Nabi SAW, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis yang kedua, hadis B, قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Telah berkata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, azimat dan at-tiwalah. At-tiwalah adalah perbuatan syirik. Nabi SAW sebut tiga perkara itu perbuatan yang syirik. Hadis pertama statusnya ada hadis hasan, iaitu dikeluarkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah. Adapun hadis yang kedua, riwayat hadis yang pertama mempunyai tiga riwayat. Pertama diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga, tetapi daripada jalan ataupun melalui jalan tanpa melalui Ibnu Abi Khizamah.
dan diletakkan hadis tu apabila tidak melalui jalan Ibnu Abi Khizamah, maka At-Tirmizi meletakkan hadis itu sebagai hadis hasan sahih. Riwayat yang ketiga ialah riwayat daripada Ibnu Hibban dengan lafaz sedikit berbeza daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Di dalamnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Ibrahim dan status diletakkan sebagai status hasan. Status hadis nombor 2 ataupun B ialah Al-Hasan. Hadis yang kedua dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, yang dinilai, mereka menilai bahawa hadis tersebut adalah hadis hasan. Bagaimana cara mengatasi hadis yang bercanggah ini? Pertama sekali, kita ada 3 kaedah. Pertama sekali, kaedahnya apa? Pertama, himpunkan semua hadis-hadis yang terdapat dalam bab tersebut. Apa bab tersebut? Contoh macam bab tersebut adalah bab tadi yang kita baca hadis bab At-Tiwalah, bab bab tentang jampi-jampi pelindung apa semua. Jadi himpunkan dulu segala-gala hadis yang berkaitan dengan tajuk ataupun tema yang hadis yang dibawa oleh hadis tersebut. Jadi himpunkan semua dulu dalam bab tersebut dan meneliti secara mendalam satu persatu dan comparekan di antara satu sama lain. Teliti ni maksudnya tengok. Yang kedua, meneliti susunan teks. Pertama tadi himpunkan semua. Yang kedua ialah susunan teks. Teliti susunan teks tersebut, iaitu hadis-hadis tersebut, agar dapat dikenal pasti ciri-ciri khas. Mungkin ada dalam hadis-hadis tersebut ada ciri-ciri khasnya. Mungkin ada salah satu daripada hadis-hadis yang kita kumpulkan itu, antara mereka ada susunan ataupun teks-teks yang khas ataupun petunjuk-petunjuk hukum yang terkandung di dalamnya. Yang ketiganya, perhatikan, perincikan. Jika percanggahan itu antara hadis yang berlafaz am dengan hadis yang berlafaz khas macam tadi, maka hadis yang berlafaz khaslah menjadi peranan mengecualikan sebahagian besar ataupun sebahagian daripada keumuman hadis yang berlafaz am. Kalau kita lihat daripada hadis A dan juga hadis B itu, percanggahan ada berlaku. Hadis A membenarkan jampi-jampi, alat-alat ataupun benda-benda yang dijadikan pelindung ataupun tangkal dan juga azimat, semua dibenarkan, seolah begitu, ya. Hadis B pula melarang jampi-jampian, alat-alat dan juga benda-benda yang disebutkan tadi. Jadi bagaimana caranya? Pertama sekali, kita hilangkan dulu kefahaman. Hilangkan dengan kefahaman bahawa yang dibenarkan oleh hadis A itu hanyalah jampi-jampi yang tidak mengandungi kalimah bersifat syirik. Itu pertama kita hilangkan dahulu. Ini rujukan daripada hadis yang dikeluarkan oleh daripada Auf bin Malik. Nabi SAW sebut, tunjukkan kepadaku apabila di zaman jahiliah mereka mempraktikkan jampi-jampian, maka kami berkata kepada Rasulullah, apakah pendapat anda tentang hal ini? Rasulullah SAW sebut, tunjukkan kepada aku jampi-jampianmu. Tidak mengapa dengan jampi-jampian yang di dalamnya tidak mengandungi syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abi Daud. Untuk merungkai percanggahan yang kedua ni, jadi kita kena tahu pula apa maksud kalimah-kalimah tuqatan, tiwalah tersebut. Tuqatan ini bermaksud adalah benda-benda yang dijadikan pelindung oleh manusia apabila ketakutan kepada manusia. Tuqatan, benda yang dijadikan pelindung apabila manusia itu menjadi takut. At-tiwalah pula ialah sesuatu yang digunakan bagi membuat seorang wanita tertarik dan mencintai suaminya, seperti sihir dan sebagainya. Itu tiwalah, sihirlah.
Adapun at-tamaim jamak daripada tamimah ialah sesuatu yang dijahit dan digantung oleh orang Arab pada anak-anak mereka untuk tujuan melindungi diri. Nah, itu perkataan-perkataan yang kita perkataan yang terdapat dalam hadis itu dan ditafsirkan. Adapun benda-benda yang dijadikan pelindung sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis A adalah sangat luas maksudnya. Ia terdiri daripada pedang, perisai, sebab pelindung namanya, topi besi, sehingga kecil-kecil seperti tangkal azimat. Namun pada hadis B pula yang dijadikan pelindung telah diperincikan, iaitu tangkan dan juga azimat. Dalam hadis B diperincikan pula. Jadi conclusion dia ialah dalam percanggahan kedua ini, yang bercanggah adalah suatu lafaz am dengan suatu lafaz khas. Lafaz am adalah lafaz yang cakupan maksudnya yang meliputi yang seperti mana yang saya sebut tadi tu ya. Apabila bertembung, ini kaedah dia, apabila bertembung antara lafaz am dengan lafaz khas, maka lafaz khas berperanan mengecualikan sebahagian dari keumuman maksud yang terkandung dalam lafaz am tersebut. Maka percanggahan di antara hadis A dan juga hadis B yang disebutkan tadi dapat diatasi dengan kefahaman bahawa seorang boleh menggunakan suatu alat atau benda sebagai pelindung dirinya daripada musuh kecuali tangkal dan juga azimat. Larangan khusus dalam hadis B mengecualikan keumuman hadis A yang membenarkan penggunaan suatu alat pelindung. Ada kalanya dua hadis itu nampak bercanggah, tapi pada hakikatnya ia tidak nampak bercanggah. Percanggahan tersebut hanyalah pada pandangan atau anggapan seorang sahaja, yang mana dia tidak menelusuri ilmu tersebut, dia tidak ada ilmu tersebut, tak ada pandangan tersebut, ataupun tidak ada ilmu tersebut. Malah hadis yang dikatakan bercanggah tersebut sebenarnya saling menyokong. Macam tadi, nampak hadis A dan juga hadis B macam ada percanggahan. Namun kedua-duanya apabila dikaji, maka kedua-duanya adalah saling menyokong antara satu sama lain dan menyempurnakan antara satu sama lain. Setiapnya mewakili sebahagian daripada beberapa bahagian syariat Islam yang amat luas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup setakat ini untuk keperluan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.